Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada semua penonton di tempat bercinta. InsyaAllah kita akan masuk ke juzuk seterusnya yang diberi nama sebagai juzuk 11. Di juzuk 11 ni ada beberapa keistimewaan, keunikan yang kita akan sama-sama bedah dalam ruang masa yang terhad, dan apakah yang dapat kita relate dengan bulan puasa itu sendiri. Sebelum kita pergi kepada juzuk 11, saya ingin recap sedikit. Kalau tuan-tuan dan puan ataupun penonton semua sudah pun mengetahui intipati apakah yang Allah nak daripada bulan puasa itu sendiri. Kita faham dalam surah Al-Baqarah ayat 180 kan, Allah kata kutiba alaikumusiyam, kemudian Allah hujungkan ayat itu, Allah bagi tahu dalam ayat itu objektif berpuasa itu sendiri, iaitu la'allakum tattaqun. Allah letakkan perkataan la'allakum tattaqun. So tattaqun ataupun takwa, ataupun dalam Inggeris kita terjemahkan sebagai piety, satu perkara yang menjadi objektif. Jadi di situ Allah nak tekankan betapa metaphysical objektif adalah satu substance di dalam agama Islam, bukan kuantiti, bukan apa yang kamu boleh lihat dengan mata kamu, tetapi apa yang boleh kamu berikan kepada spiritual kamu. Dan ada banyak hadis cerita tentang bulan Ramadan, antaranya adalah bulan Ramadan ini merupakan bulan kesabaran. Ada juga hadis yang mengatakan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkatan dan sebagainya. Di antara salah satu intipati yang boleh kita dapat daripada bulan Ramadan adalah kita nak melihat bulan Ramadan sebagai bulan tentang diri kita sendiri, bulan untuk kita bercakap dengan diri kita sendiri, bulan untuk kita bentangkan sejadah kita dengan Tuhan, berdialog, berkomunikasi, bulan untuk kita mengimbau masa-masa lalu, dosa-dosa yang lampau, dan cuba untuk mencari jalan macam mana kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kesimpulannya, bulan Ramadan adalah bulan taubat, bulan yang penuh dengan pengisian kepada spiritual. Elakkan kalau boleh bulan Ramadan ni, elakkan kita terbabit dengan macam-macam isu-isu sosial yang tidak memberikan kesan kepada kita. Elakkan membawang, elakkan bercakap terlalu banyak dengan orang lain, elakkan interaction yang menyebabkan kita tahu kita mampu untuk kita akan jatuh, kita akan lara, kita akan sedikit melampau, mengatur orang antara belakang, depan dan sebagainya. Elakkan, cuba untuk pastikan bulan Ramadan ini bulan untuk kita banyakkan renungan, banyakkan refleksi, banyakkan proses mentadabbur Al-Quran untuk diri kita sendiri, dan pastikan ada banyak pengisian yang tepat yang boleh kita bagi kepada rohani kita, kepada spiritual kita, kepada nubari kita. Dan antara salah satu intipati ataupun untuk kita feed spiritual kita, makanan yang paling penting dalam spiritual kita adalah kita memikirkan tentang taubat seorang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep taubat yang nak diceritakan ini ada di dalam juzuk 11. Juzuk 11 bermula dengan pengakhiran surah Taubah, dan kita faham surah Taubah ni surah yang very unik dan sangat penting. Kita akan tengok konsep taubah ni, cuba kita bandingkan dengan konsep taubat di dalam agama-agama lain. Misalnya satu-satunya agama yang memberikan ruang taubat yang paling terbuka, yang paling direct, yang paling tidak menyusahkan. Kita tengok agama lain, misalnya agama Kristian, mereka memerlukan paderi untuk mereka bertaubat. Agama-agama lain seperti agama Yahudi dan sebagainya, ambillah Buddha ke apa benda ke, mereka perlukan orang tengah untuk menyampaikan taubat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan mereka. Tetapi agama kita, itu agama Islam, agama yang tidak memerlukan orang tengah tersebut. Agama kita adalah agama yang sangat menekankan pentingnya kita terus direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini menyebabkan bahawa agama kita sentiasa tidak tunggu masa, tidak perlu nak buat appointment dengan orang tengah. Aku nak cerita masalah aku, kesilapan aku, dosa besar aku, tak tahu. Kita cuma perlu bentangkan sejadah, dan kita cuma perlu betul-betul secara jujur, ikhlas, serahkan diri kita kepada Allah, beritahu kepada Allah bahawa aku telah melakukan kesilapan yang besar, ampunkanlah aku. Banyak hadis-hadis kudusi yang Allah cerita tentang benda ni, dan kita ambil dalam hadis, mafhumnya seorang hamba melakukan kesilapan, kemudian dia bertaubat kepada Allah, kemudian duduk berapa lama, dia buat lagi salah tersebut, dosa tersebut, kemudian dia kata aznabtu zamban faghfirli,
dia buat dosa, tiba-tiba dia rasa macam dia buat dosa bukan dengan sengaja. Masa dia taubat dulu, dia tak ada pun keinginan untuk buat dosa lagi. Dia kata aku betul-betul nak bertaubat, tapi jatuh juga ke lembah yang sama. Dia kata aznabtu zamban, aku telah melakukan dosa, dia kata kepada Allah, dan tolong maafkanlah aku. Maka Allah kata faghfirli, Allah kata aku akan maafkan kerana hamba aku, selagi hamba aku tu tahu dia ada aku, dan juga aku boleh buat macam-macam dekat dia. Hadis tu berulang 3 kali. Hamba tersebut jatuh ke dalam lubang yang sama, dosa yang besar, kemudian dia memohon kepada Allah, dia mohon ampun kepada Allah, dan Allah ampunkan dia. Itu adalah satu perkara yang sangat besar dalam agama. Itu menunjukkan bahawa berapa kali sekalipun kita melakukan dosa besar, kalau kita pulang kepada Allah dengan hati yang jujur, dengan hati yang ikhlas, kita akan diterima. Dan itu adalah intipati taubat yang sebenar. Taubat adalah ruang untuk kita betul-betul membuka diri kita kepada Allah, menyerahkan segalanya kepada Allah, dan membiarkan diri kita dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa juga keadaan sekalipun. Kita kena yakin Allah tak akan hukum kita, Allah sayangkan kita, tetapi kita kena yakin bahawa Allah akan buat apa-apa yang Allah boleh buat. Allah boleh buat apa-apa yang Allah nak buat. Cuma Allah, bila Allah tak buat apa-apa, maka itu adalah satu nikmat yang besar kepada kita. Jadi itu adalah konsep taubat. Taubat di dalam juzuk 11 ini akan menjadi satu pembukaan kepada juzuk 11. Kerana kita akan tengok related dia. Selepas surah Taubah, kita akan masuk surah Yunus. Surah Yunus kita tahu dia bukan cerita tentang Nabi Yunus. Surah Yunus di dalam juzuk sebelah ini cerita tentang kaum Nabi Yunus. Kehebatan kaum Nabi Yunus, satu-satunya kaum yang ada dalam Al-Quran, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang mana mereka beriman sebelum turunnya azab kepada mereka. Semua cerita-cerita kaum-kaum lain semuanya kena azab sebab mereka tidak beriman, tetapi mereka orang beriman, kaum yang beriman sebelum turunnya azab. Ini satu related, satu relasi, satu keterkaitan yang sangat kuat. Ini menunjukkan bahawa taubat kamu akan diterima kalau kamu bertaubat. Jarang kalau kita bertaubat, Allah kata Allah jamin akan terima kalau taubat kita itu taubat yang sebenar-benarnya. Cuma masalahnya, cabarannya adalah kita dengan diri kita ini. Adakah kita telah menyampaikan kejujuran, keikhlasan, ataukah kita benar-benar tulen, taubat kita benar-benar tulen untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu adalah intipati juzuk sebelah permulaan dan juga surah Yunus. Dan kita faham surah Yunus ada 2 cerita Nabi yang sangat menarik, yang sangat, orang kata firm, orang kata sangat tegas. Allah nak menyampaikan ketegasan, dan kita faham surah Yunus ni dia turun dekat-dekat pada peristiwa, dekat-dekat dengan peristiwa Taif, ketika mana Nabi dibuang oleh penduduk Taif hanya kerana nak menyampaikan kebenaran dan sebagainya. Cerita yang ada dalam surah Yunus ini adalah cerita Nabi Musa dan juga cerita Nabi Nuh, mana mereka ini menyampaikan kebenaran, tetapi kebenaran itu tidak ditolak, dan mereka, Allah kata mereka perlu firm, mereka perlu pastikan mereka tegas pada kedudukan mereka. Jangan sesekali ikut tindak tanduk orang, jangan sesekali termakan dengan tawaran orang lain yang tidak menerima dakwah kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah 2 kaitan. Taubat pasti ada dia punya manifestasinya. Kita tak boleh ini kita nak taubat, esok kita kawan dengan orang yang sama lagi, kita buat dosa. Sebab tu taubat tak akan berjalan kalau kita tidak ada itqan, kalau kita tidak ada satu mindset yang betul-betul nak berubah. Taubat perlukan satu overhaul, satu total change, satu perubahan yang sangat total, yang sangat komprehensif, yang sangat holistik. Kerana taubat yang betul-betul akan berjadi, antaranya adalah kita kena pilih kawan yang tepat, kena mula bina circle yang baru, social circle yang baru, kena ada satu itqan dalam diri kita bahawa kita nak konsisten. Jangan sesekali biarkan diri kita ada influence orang lain, jangan sesekali biarkan ruang yang mana kita selalu akan jatuh. Contoh antara dosa besar yang paling payah kita nak ubah adalah rokok misalnya, merokok dosa haram dan sebagainya kan, payah nak ubah sebab benda itu adalah ketagihan, adiktif. Apa yang boleh kita lakukan adalah kita betul-betul cari social circle yang boleh membuatkan kita tidak akan merokok. Kawan kita merokok, okey tak apa, tapi mungkin kita perlu kurangkan berjumpa di bulan puasa ini. Di bulan puasa ini adalah bulan untuk kita tarbiah diri kita supaya kita sentiasa disiplin. Kemudian kita cuba untuk fikir balik anak-anak, buat kira-kira kewangan macam mana seandainya kita tidak merokok. Begitu juga dengan orang yang hisap dadah sebagainya. Jangan sesekali bina ruang yang menyebabkan orang boleh masuk ke dalam itu dan kacau kita dan rosakkan proses taubat kita. Dia tak lama. Bulan Ramadan mengajar kita untuk push pada perempat pertama, fasa pertama perubahan.
setelah kita push fasa pertama perubahan tersebut, kita akan dapat konsisten. Sebulan Ramadan adalah permulaan kepada istiqamahnya kita dalam taubat kita, insyaAllah. Dan itu adalah intipati yang ada dalam juzuk 11. Selain daripada tu, cerita tentang Masjid Ad-Dirar, cerita tentang masjid yang dibuat atas nama agama tetapi dengan tujuan yang bukan agama. Tujuannya adalah hanya untuk crowd, hanya untuk follower, hanya untuk menunjukkan bahawa dia tu beragama dan orang semua kena sembahyang, padahal itu adalah masjid yang tidak langsung dibuat atas nama agama. Dan ini menunjukkan bahawa kita tak perlu, agama bukan kosmetik, agama bukan satu rupa yang perlu kita tunjukkan kepada orang semata-mata. Agama adalah satu metaphysical substance, satu perkara yang lain. Kalau orang buat masjid, adakah kita nak kata city tu kalau satu kota tu penuh dengan masjid, adakah kita nak kata kota tu beragama? Belum, kerana kita tengok masjid itu kadang-kadang tidak diimarahkan, dibuat kadang-kadang atas unsur-unsur yang lain. Saya bagi contoh, di Malaysia ada masjid yang dibuat atas dasar parti politik. Kalau parti lain jadi imam, mereka tidak mahu menjadi makmum kepada masjid tersebut. Ini sesuai, ini sama dengan apa yang Allah terangkan, Allah perkenankan, Allah berikan di dalam juzuk 11 tentang Masjid Ad-Dirar, tentang Nabi dilarang pergi ke masjid ini kerana masjid ini bukan dibina atas nama agama. Masjid ini dibina atas satu dasar kedengkian, atas dasar kemanusiaan yang pelik, yang melampau, atas dasar untuk kemelampauan perasaan manusia. Tak boleh. Dan tapi Allah sebut selepas cerita tentang Masjid Dira, Allah sebut tentang pentingnya memang masjid secara umumnya kita kena imarahkan, kita pergi dapat pahala dan sebagainya. Ini satu intipati yang menarik. Bulan puasa ini kita elakkan daripada kita bergedebung-gedebang tentang agama, tetapi kita kurang substance dalam agama. Kurang bercakap tentang agama pun tak apa, insya-Allah. Banyakkan ibadah tentang agama, banyakkan belajar tentang agama. Kurangkan bercakap tentang Allah, tentang agama, banyak bercakap tentang agama akan mengurangkan juga amalan-amalan kita. Kadang-kadang sebab kita selalunya akan bercakap, kemudian kita akan hantar orang lain apa semua, jadi masalah sikit. Para ulama ada sebut kurangkan bercakap, walaupun bercakap kita tahu bercakap benda yang baik, tapi selalunya percakapan atau perbualan akan bawa kepada perkara-perkara yang akan melarangkan kita, yang akan menjatuhkan kita. Jadi itu antara kualiti, antara intipati yang ada dalam juzuk 11. Sebelum saya akhiri, saya ada beberapa lagi yang saya listkan dekat sini. Di antaranya adalah tentang siapakah aulia, siapakah wakil-wakil Allah. Kita boleh betul-betul bagi tumpuan kerana kita mungkin termasuk di dalamnya. Dan juga cerita tentang bagaimana Allah mengarahkan para rasul untuk sentiasa firm, sentiasa tegas dengan apa saja mereka putuskan, walaupun banyak cabaran dan dugaan yang akan dihadapi. So basically juzuk 11 ini ada 3 surah: surah Taubah, surah Yunus dan juga surah Hud. Surah Hud pada permulaan surah Hud. InsyaAllah semoga juzuk 11 menjadi tuan-tuan semua, kita semua menerima taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keikhlasan dan kejujuran yang kita tawarkan. Walaupun hari ini kita rasa taubat kita fake, esok kita buat lagi, insya-Allah. Taubat perlu berterusan. Taubat adalah satu perkara yang sangat penting, perlukan proses, perlu progres, perlukan manifestasi, dan kita kena teruskan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh.